dan pengamiran oleh rakan-rakan saya sebelum ni lah, Cikgu Rahim dan juga Cikgu Suhaimi. Okey, kali ni giliran saya pula. Saya pilih tajuk tingkatan 4 iaitu indeks dan logaritma. Kamu untuk KSSM ada 3 indeks, set dan logaritma. Betul Okey, baik. So untuk kita nak bagi majlis pada malam ini ataupun kelas kita pada malam ini lebih berkat, cikgu nak jemput pelajar lelaki yang pertama masuk kelas tadi, yang paling awal iaitu Fatul Rizki bin Mat Hilmi. Okey, untuk bacakan doa. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey So cikgu akan share screen. Jadi kita tengoklah apa tajuk yang kita nak belajar hari ini. Okey baik. So untuk tajuk yang kita nak belajar hari ini, pertama sekali lah sebelum kita nak masuk tajuk ni, cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada penganjur program kelas bimbingan perdana SPM 2021 ni, iaitu daripada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama MPDCA. Kita sepatutnya bertuah lah kita mendapat peluang untuk sama-sama belajar secara online dalam satu negeri Pulau Pinang. Baik, lepas tu cikgu juga nak ucapkan tahniah pada pelajar-pelajar yang dapat masuk awal, dapat menghadirkan diri pada malam ni untuk belajar topik matematik tambahan iaitu indeks, set dan logaritma. Cikgu harap bila kita berada dalam kelas ni, first niat kamu tu betul untuk belajar. Yang kedua, cikgu nak kamu betul-betul prepare lah. Ada alatan yang cukup, ada kalkulator, ada alat tulis, ada kertas. Dan patutnya kita memang mencatat dan buat latihan. Sebab ni kelas bimbingan. Jadi cikgu memang berharap sangat pelajar yang banyak menulis. Cikgu hanya membimbing. Dia lain kalau ceramah lain. Ceramah memang 70, 80%, 90% daripada penceramah, 10% daripada audiens. Ini kelas bimbingan, nanti cikgu nak tengok kamu yang banyak. Banyak memberi point dan cikgu akan bimbing lah. Dan lepas tu, so cikgu harap kamu dapat mencatat itu satu. Lepas tu cikgu nak tanya, apa pendapat kamu mengenai tajuk indeks, set dan logaritma ni? Apa background yang kamu rasa, yang kamu bila dengar, alah cikgu nak ajar tajuk ni rasa senang ke rasa susah? Sederhana. Sederhana. Ada senang, ada susah kan tajuk ni. So untuk malam ni, cikgu tak pilih satu-satu subtopik. Kita ada 3 subtopik, 4.1, 4.2, 4.3. So cikgu cuba gabungkan semualah sebab kita dalam proses untuk mengulang kaji. Mungkin ada subtopik tu ataupun pattern soalan tu yang cikgu tak sempat sumbat malam ni sebab kita 1 jam setengah saja. So harap-haraplah sekurang-kurangnya dalam 1 jam setengah ni kita dapat manfaatkan, kita dapat ambil balik hukum-hukum dalam indeks, hukum dalam set dan hukum dalam logaritma. So at the end, selepas akhir kelas ni cikgu nak tengok berapa lai muka surat yang kamu dapat catat. Kamu dapat buat soalan, itu yang sebaiknya lah. Boleh nak? Boleh? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Boleh cikgu. Okey, baik. So kita boleh masuk. Ini cikgu ambil terus ni daripada buku teks tingkatan 4. Yang pertama sekali, kalau siapa yang dah lupa lah. Sebenarnya hukum indeks ni kita dah belajar masa tingkatan apa? Tingkatan 4. Tingkatan 3. Tingkatan 3. Nah. Hukum indeks yang kita belajar hari ni semua ni masa dalam tingkatan 3. Ya. Oh, kamera mama. Sekejap ada orang remind kamera cikgu tak buka. Mana tadi? Dah buka kan kamera? Dah buka. Nampak kan? Nampak. Okey, kejap. Kejap.
Okey. Baik. So kita tengok balik hukum indeks. Kalau A power M darab dengan A power N, kita akan ambil indeks tu kita tambah. Betul? Okey so dekat sini. Sekejap. Ni dekat sini kalau ni kita tambah, kalau bahagi kita tolak kalau ini kita darab. Okey, itu satu. Okey, dalam hukum set pula. Okey, dalam hukum set set cikgu akan sebut set add lah set add darab set add kita akan dapat set A lah set A kita dapat A. Kalau set A darab dengan set B kita dapat set AB ini yang ni selalulah yang kita akan guna pakai nanti. Okey, tapi dia tak bagilah nombor-nombor mudah macam ni. Selalu kita bagi ungkapan lah, ungkapan yang panjang sikit ke, tapi nanti selalunya kita akan serap masuk. Okey, bagi jadi satu rumah saja. Masukkan A dan B kat dalam tu. Okey. So yang ketiga, kalau dibahagi. Kalau dibahagi pun kita buat satu rumah je. Okey, maksudnya A dan B tu kita bahagikan. Okey, set A over B. Okey, kemudian kalau yang keempat ni kita panggil yang belakang ni kita panggil apa? Pelengkap kepada set yang pertama ni. Kita panggil set konjugat. Ingat tak? Bila cikgu sebut set konjugat. Okey, set konjugat ni maksudnya untuk menetralkan lah, kita nak hilangkan tanda set tu. Okey, kita nak hilangkan tanda set pada B tu. So kita akan multiply satu simbol yang bertentangan. Kalau di sini tambah, kita akan multiply dengan simbol tolak dia. Sekejap Okey. So kita akan dapat A square minus B. Okey, itu untuk hukum set Baik, so untuk yang ketiga, untuk hukum log pula. Hukum log yang pertama, kalau darab, ini X, Y ni kita darab, maka kita splitkan dia akan jadi log X tambah log Y. Okey, asas yang sama lah. Okey, asas yang sama. Kalau bahagi, maka kita guna log X base A ni tolak. Bahagi kita akan tulis tolak dalam base yang sama. Kalau kuasa N tu, kita akan bawa dia mai ke depan. So, B base A lah Ini yang sama, kita cuma bawa depan N saja. Kalau yang ini apa dia yang kita buat? Kita buat penukaran asas. Yang ini yang selalu kita akan pakai lah. Okay, yang ini dan ini. Okay, kalau kamu tengok kalau log B base A, so saya akan pakai 1 over A base B. Okay, so salingkan dia. Ini maksudnya kalau kita tukar kepada base B lah. Kalau ini base B, maka atas akan jadi 1 lah. Okay, so ini kalau tak ingat catat sikit lah So untuk log, untuk set dan untuk indeks. Baik, ini contoh. Contoh. Yang pertama ni, contoh dalam indeks. Okay, katakan soalan dia macam ni. Biasanya lah cikgu tengok kesilapan pelajar untuk langkah pertama ni pelajar betul. Okay, dia tahu 9 ni dia tukar kepada 3 kuasa 2. Okay, 27 betul dia tukar kepada 3 kuasa 3. Okay, cuma pelajar selalu silap. Pelajar selalulah. Kamu tengok apa beza dekat sini ke sini? Apa beza langkah kerja tu? Dia letak tanda kurungan. Ramai pelajar dia suka silap kat sini. Dia terlupa letak tanda kurungan. Okay, dia terus darab 2 darab 2, 4. So dia akan tulis 4x tambah 1. Sayanglah sepatutnya dekat situ adalah 4x tambah 2. Bila dia darab masuk 4x tambah 2. Hanya kesilapan tanda kurungan, maka jawapan akhir tak dapat lah. Okay, selalu dia akan dapat 1 markah pada yang langkah pertama saja. Sama juga kat sini. Kat sini kita tengok kalau nombor asas ni kita nak bahagi. So indeks kita apa? Kita tolak. So bila you bawa naik tolak, terus automatik tangan kamu tu buatlah tanda kurungan. Jangan bawa naik, tulis terus tolak X tambah 2. Ramai pelajar kalau dia tulis, okey bahagi apa dia tolak? Tolak dia tulis tolak X tambah 2. So bila dia expand nanti dekat sini, dia tak dapatlah jawapan belakang ni negatif 2. Dia akan tulis tambah 2. So at the end, jawapan akhir tak dapat. Negatif 2. Selesai insya-Allah. Memang ramai pelajar boleh selesai. Tapi oleh kerana kesilapan di pertengahan jalan, maka markah akhir dia tak dapat. Okey, itu pesanan saya lah. Boleh? Tak kalau okey ke atau cikgu terlalu cepat? Okey. Okey. Okey nak? Okey, baik. Okey, baik. Cuba tengok untuk log pula.
Log memang log selalu dengan indeks lah penukaran. Yang ini kita nilai dia, yang ni asas dia, yang ni adalah kuasa dia. Okay, kalau kita nak tukar kepada bentuk indeks, so kita akan tulis asas dulu, kuasa dan sama dengan nilai. Okay. Yang ini kita boleh tukar kepada 206, so kita akan dapat jawapan lah. Okay. Untuk log, kalau kamu boleh hafal lagi baiklah, sebarang nilai asas, tapi nilai depan dia 1. Hasil dia mesti kosong. Okay, you letaklah log 1 100 ke, you letak log 1 20 ke, okay, nilai dia tetap kosong. Boleh ingat tu? Okay. Satu lagi, yang ni kalau nombor dengan asas sama, nilai ni dengan asas sama, automatik jawapan dia 1. Itu pun memang kadang tak ada masalah. Cuma bila kita nak apply dalam pengiraan, bila yang melibatkan atas ni ada kuasa. Okay, ada kuasa. So memang kuasa tu kita bawa ke depan, kita akan tulis besar lah, 3 and then log 5, 5. Log 5 ni automatik hilang lah 1. Okay. Ataupun dalam soalan kita tulis persamaan dan kita tulis 3 tambah log 25 asas 5 katakan, dekat 3 ni. 3, kita boleh create sebelah dia untuk wujudkan asas yang sama. So you boleh tulis balik 3 log 5 base 5. Okay. Maksudnya kita ada banyak cara lah. Log ni sebenarnya log indeks, cikgu payah untuk baca pemikiran pelajar sebab dia ada banyak cara untuk selesai. Okay. Tapi dengan syarat menggunakan hukum yang betul lah. Menggunakan hukum yang sah. Okay. Tengok contoh untuk log. Okay. Macam mana kita nak beza? Kita boleh beza tak? Bila masa kita nak pakai log, bila masa kita nak pakai indeks? Kita tengok pada number. Number di belakang ni, adakah dia gandaan? Okay, number tu adakah dia gandaan dia? Kalau dia bagi 9, 27, 81, itu memang kita selesai pakai indeks. Okay, kalau number yang macam ni, kita tak boleh selesai. So kita akan guna hukum log. Okay, kita guna hukum log, masukkan log pada kiri dan kanan, bawa turun depan X, kemudian kita ambil log 5 bahagi dengan log 3 dan terus dapat jawapan. Okey contoh yang kedua, tengok soalan hampir sama tapi kita letak 0.3. Okey, 0.3 dengan 0.5. Dekat sini, cuba ambil kalkulator tengok. You tekan 0.5. Dapat apa? Ada tak tanda negatif? Log 0.5. Dapat berapa jawapan? Negatif 0.5. Okey, so ingat. Kalau nilai itu kurang daripada 1, nilai log tu kita akan dapat tanda negatif. Sebenarnya tanda negatif dan 0.3 pun dapat tanda negatif. Tapi oleh kerana soalan ni persamaan, jadi kita boleh hapuskan negatif tu lah dengan mendarab. Mendarab, so kita akan dapat mendarab negatif lah. Okey, so kita akan dapat 0.5757. Okey, apa beza soalan 2 ni dengan soalan 3? Nampak hampir sama kan? Memang dia 0.3 kuasa X. Cuma di sini dia ada tanda ketaksamaan. Kurang daripada 0.5. Itu beza dia. Belajar selalu silap untuk soalan macam ni. Soalan nombor 3 ni. Dia silap kat mana? Sebab tadi kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 0.3010. Yang ini pun kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 0.5229. Bila ada tanda ni apa maksud dia? Kita nak hapuskan negatif, kita tak boleh bawa turun terus negatif 0.30 bahagi ni, tak boleh. You kena multiply dengan negatif. Bila you multiply negatif, simbol akan berubah. Daripada kurang akan jadi lebih. Boleh ingat itu? Boleh. Okay, boleh. Jadi just hati-hati kalau nilai yang melibatkan tanda negatif. Untuk tanda negatif yang melibatkan kurang atau lebih, maka dekat sini kita akan ubah dia punya simbol. Maka kamu akan dapatlah nilai minimum dia lah. Bergantung pada soalan, dapat bergantung pada simbol. Kalau kita maksimum, kita akan ubah tanda arah tu. Okey, siap. Yang kedua, penerangan. Oh, ada satu lagi untuk cert. Dalam banyak-banyak soalan penyelesaian cert, saya cuma nak remindkan dekat kamu contoh yang inilah agak menarik sikit. Sebab bila kita nak selesai soalan ni, kamu tengok
kamu kena ada idea membuat pemfakturan. Okey, membuat pemfakturan yang melibatkan tandaan set. Macam kita buat faktor kuadratik biasa tu, cuma di sini kita buat pemfakturan menggunakan set. Okey, so semak balik, bila kita semak balik set X multiply set X, kita dapat X. Okey, so ini negatif set X, dan kita akan dapat balik jawapan dalam ni. Kita tak selesai pindahkan dia ke sebelah kanan and then you bahagi, tak boleh selesai. So melainkan kamu kena buat pemfakturan. Yang ni kena ingatlah idea ni. Okay, idea untuk selesai. Kalau selesai memang kita akan carilah nilai X. Boleh faham contoh ni? Boleh. Okay nak? Cikgu macam mana nak faktor tu tadi? Okay, yang ini memang kita akan cuba jaya, tapi macam kita buat pemfakturan, kalau angka belakang tu 3, memang kita akan masukkan nombor 3 dengan 1 kan? Betul? Untuk kita buat pemfakturan dia, 3 dengan 1 yang masuk. Lepas tu, kalau kita nak semak untuk dapatkan X, kita tak boleh letak X dengan X, memang kita dapat X kuasa 2. Melainkan kita letak set X dengan set X lah. Okay? Lepas tu kamu akan cuba multiply balik. Bila multiply yang ni positif, kalau dia positif saya memang letak automatic dua-dua negatif lah, sebab tanda di tengah ni negatif. Kalau tanda di depan ni positif, saya akan letak dua-dua positif. Okay? So kalau kamu semak ni, set X multiply set X, and then set X multiply negatif 1, okay, negatif 3 set X dan positif 3. Okay, maksudnya positif 3. So yang tengah ni sebutan dia sama, 1 dengan 3 dapat negatif 4. Nampak tak? Nampak. Okay. So inilah yang kadang-kadang tu idea tak sampai ke macam mana kita nak selesai. Kita kena dalam set, kadang kita kena buat pemfakturan juga. Boleh Okay, baik. Ni cikgu nak uji minda kamu ni. Ini soalan ni biasanya macam soalan live worksheet lah. Okay. Tapi yang ni kita buat live sekarang. Cikgu tunjuk satu-satu, kamu cuba tanda atas kertas kamu tengok. Kamu rasa jawapan kamu yang mana? Kita tengok. Saya bagi 8 soalan. Cikgu nak tengok berapa yang kamu betul. Kalau betul 88, kamu memang hebat lah. Okay, nampak soalan nombor 1? Okay, kamu cuba pilih betul atau salah je. Ya atau tidak. Dah? Okay, soalan nombor 2. Kamu tanda jawapan. Pilih macam mana cikgu? Tak, kamu pilih je. Persamaan ni adakah kamu setuju? 16 2x tolak 3 sama dengan 2 8x tolak 3. Adakah kamu setuju? Setuju, yes lah. Kalau tak setuju, no lah. Yes atau no saja. Okay? Nombor 1 dah? Okay, nombor 2. Nampak soalan? Semak. Dan adakah kamu setuju? Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Dah? Okay, nombor 3 dah? Yes atau no saja nak? Okay, nombor 4. Dah pilih? Okay, nombor 5. Ini soalan dia. Nombor 6. Okay, nombor 7. Nombor 8. Okay, siapa nak jawab? Yang nombor 1 ni, yes or no? No. No. Okay, no dekat mana? Salah kat mana? Dia tak darab dengan 3. Belakang ni dia tak darab. Sepatutnya jawapan kita berapa tadi? Negatif 12. Negatif 12. Okay So di no, betul. Baik, yang kedua? Betul. Betul salah? Betul. Yes. Betul, yes. Betul. Okay, nombor 3? Nombor Jawab. 3? No. Okay, no kat mana? Salah mana? Kalau tolak dia dibahagi. Yes, tolak. Sebenarnya bukan tak ada hukum dekat sini. Ini memang satu nilai saja.
Okay, cikgu nak tengok sebab ada setengah pelajar dia nampak ni dia darab masuk. Ini contoh yang pelajar tulis yang saya jumpa. Dia nampak 2 ni dia darab, dia tulis log 2 dan dia nampak 3X dia tulis 3X. Salah. Okay, memang tak ada nilai pun. Kita tak ada hukum pun kat sini. Okay, ini memang satu nilai. Satu nilai yang kita tulis dalam bentuk ungkapan. 2 tolak 3X. Sebab tu kita letak kurungan. Okay, kalau kita tak letak kurungan, macam tu dia lain makna dia. Makna dia untuk log hanya untuk nombor 2 sahaja. Tolak 3X. Tapi bila kita buat bracket, dia satu nilai. Okay, dia satu nilai dan tak boleh selesai lagi lah selagi kita tak ada nilai sebelah kanan. Boleh? Okay, nombor 4. Yes. No. No. Yes. Yes or no? No. Okay, no sebab? Nilai. Ini nilai kan? Ni nilai kita tak ada hukum Kita tak ada hukum kalau 2 log bahagi jadi tolak, tak ada. Check balik kat depan tadi. Kita tak ada hukum. Log kalau dia bahagi, kalau kita nak masuk dalam tolak, log X over Y. Okay, baru kita boleh tulis log X base A tolak log Y base A. Tapi dalam pengiraan itu masalah dia. Pelajar suka silap kat sini. Okay, ini berdasarkan jawapan pemerhatian cikgu lah. Dia dah dapat dah, sepatutnya dekat sini dia dah dapat dah. Dia boleh selesai dah. Okay, dia boleh selesai guna kalkulator ke apa ke kalau ada nilai X lah. Tapi dia pergi sambung pula tulis jadi tolak. Dia kata bahagi cikgu. Tak boleh. Dia bukan dalam hukum log yang sah. Okey, yang ni ingat nombor 4 jangan buat kesilapan. Okey, nombor 5. Yes. Yes. Okey, good. Nombor 6. Yes. Seorang Yes. saja. Yang lain? Yes. Yes or no? Yes. Memang sebarang number base dia 1 tidak tertakrif. Okay? Tak tertakrif. Okey, untuk nombor 7. No. Yes. No. Yes or Yes. no? Yes or no? No good. No code. No. Okey, okey. A kuasa 2 Yes. maybe. A kuasa 2 maybe. A kuasa 2. Okey, bila multiply dalam ni dapat A kuasa 2. Okey, cuma lepas tu bila set bertemu dengan A kuasa 2 tu kita akan tulis A over set 15 lah. Nampak so yang ini pun kalau dalam set dalam set kamu kena tengok hati-hati sikit, jangan kalut You tengok soalan tu set 3A ataupun set 3A macam tu. Kan nampak dia macam rapat kan? Ni kena hati-hati dalam soalan. Okay, mata tu kena tengok besar sikit. Set 3A or set 3A. Okay, multiply. Boleh yang tu? Okay, number 8. Yes. Yes. Okay, Yes. ini tak ada masalah. Yang ini semua check dalam kalkulator je kan? Ke you buat, kalau buat sendiri tu lebih baik lah. 9 kali 3 kan? So 4 kali 3, 12 set 3. Boleh Okay, siapa yang betul ni? 88. Ada? Semua dia betul, dia faham. No. Okay, 1, 2 tu okey lah okay, so saya harap kesilapan yang kat mana yang cikgu pesan tu tolong ingat jangan buat silap. Okay, baik, sekarang kita cuba tengok latihan. Okay, kita tengok latihan 1 soalan ni. So kamu cuba selesai lah. Bagi tahu saya apa yang patut kita buat. First kita nak buat apa? Potong bawah tu jangan ambil kuasa. Potong. Potong yang 4 tu just ambil kuasa atas dia. Tapi negatif 1 ni nak buat apa? Just Kita tak boleh potong macam ni sebab dia ada tengah dia tambah. Kita tak boleh potong. Kalau multiply ya, tapi kalau tambah tak boleh potong. Okey, so apa langkah pertama? buat lock. No, tak sesuai buat log lagi. Semua kuasa. Kita tukar indeks ni, yang tolak jadi apa? Yang tolak jadi okey, cuba tulis persamaan tu. So apa yang kamu tulis? 4 kuasa 2x per 4. 4 tambah 4 kuasa 2x sama dengan 4. Okey, nampak? Langkah pertama. Okey, langkah kedua nak kena buat apa? Apa yang kamu nak buat daripada langkah ni? Langkah 4 bawah tu. Tak sesuai lagi.
Kalau yang hilangkan 4, you multiply 4, you multiply 4 boleh. Tapi masih lagi ada tanda tambah. So kita tak boleh nak selesai. Kita tak boleh masuk lagi dalam hukum indeks. Nampak? Part tu tak boleh darab dengan part yang sebelah sana. Okey, cikgu bagi tahu dekat sini, you nampak 4 kuasa 2x, yang ini pun 4 kuasa 2x betul? Keluarkan ke depan. Yes, Faktor. keluarkan kat depan, faktorkan. So tinggal apa kat dalam? 4. 1/4 tambah 1. 1. Okey, cuba selesai dalam kurungan ni dapat berapa? 1/4 tambah 1? 54. 5/4. Okey. Okey, so yang ni you bawa main sebelah kanan. So 4 kuasa 2x, 4 darab 4/5. Okey, so 4 kuasa 2x, 16/5. Okey, bila you dapat macam ni, barulah kamu boleh guna log. Okey, guna log. So kita guna log 2x log 10/4 equals log 10 16/5. Okey, cari dalam kalkulator berapa nilai log 16/5 dan kita bahagikan dengan log 4. Cari kat saya. Cikgu tunggu jawapan kamu. Berapa log 16/5? 0.51. Banyak sikit kita ambil 4 tempat. 0.51. 0.5051. Okey, yang bawah log 4. 0.602. 602. Oh. Ada lagi tak? 21. Itu bunda itu. Bunda Ya. itu. Ya. Dekat 0.60205 kita bunda 5 tu jadi 1 lah kan? Kita ambil 4 puluhan dulu. 5051, 6021. 0.6020 lepas tu belakangnya 5. Ya, kita bunda. Betul. Okey, tekan tengok berapa nilai yang kita dapat ni. So lepas tu you bahagi dengan 2. Sebab ada 2 kat sini. So berapa nilai X yang kita dapat? So you ambil jawapan dia dan bahagi dengan 2. Kosong 0.4194. 0.403. Semak lagi sekali. Cikgu dengar tadi. Okey, 0.5051 bahagi 0.6021. Cuba tekan nilai tu betul-betul. 0.4194. Okey, dua orang dapat jawapan yang sama. 4194. Okey, Nah? Boleh tak? Yang lain? Okey, Boleh. Okey, baik. Ini soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Okey, macam tadi juga. Bila kamu nampak ada indeks ni, ada tanda tambah, ada tanda tolak. So, kita nak buat apa? Kita masuk dalam hukum. Kalau tambah jadi, pecahkan dia balik jadi? Darab. Okey, so lepas tu 5 kuasa N and then 5 kuasa N per 5. Okey. Tolong sambung langkah kedua. Cikgu tunggu jawapan kamu. Langkah kedua, langkah ketiga. Langkah kedua apa dia? Keluarkan 5N kat dalam. Yes, faktorkan. Keluarkan 5N. So tinggal kat dalam 5 tolak 1 tambah 1/5. Okey, so selesai dalam kurungan ni. Dapat berapa? 21/5. Okey, 21/5. Okey, apa nak buat lepas tu? Pindah belah sana. Yes, pindah ke sana. Siapa yang duduk? Saya dengar seorang-seorang je ni. Siapa lah? Saya cikgu Izzah. Izarifah. Okey, patut kenal suara. Okey, 105 darab 5/21. Okey, dapat berapa kat sini? 25. 25. Kita dapat 25. Kalau yang ni nak pakai indeks ke? Tak. Nak pakai indeks ke nak pakai log? Indeks. Pakai indeks. So 5. Kalau lah kawan kamu kata nak guna log, saya kata tak salah. Cuma dia lebih cepat guna indeks. Okey. Dah dapat selesai 2 soalan. Okey, tengok soalan nombor 3. Yang ni soalan cert.
Okey. So soalan nombor 3 tolong bagi tahu nak buat macam mana langkah pertama. Apa nak buat? Nak buat macam mana? Nampak tak soalan? Set 5 X sama dengan set 3 X tambah set 7. Okey, cari nilai dalam bentuk set A per B. Maksudnya yang di bawah tu penyebut dah tak ada tanda set. Rasa-rasa? Darab set 7 boleh cikgu? Belum lagi sebab kat sini kamu nampak tak dia punya sebutan X tu sama. Nampak? Pindah. Jadi kena pindah Pindah. dulu. Okey, set 5 X tolak set 3 X sama dengan set 7. Okey, langkah kedua. Nampak X dengan X ni, so set 5 dengan set 3 tu boleh masuk dalam kurungan apa tu. Okey, set 5 tolak set 3. Macam tu. Lepas tu apa dia? Lepas tu nak buat apa? Yes. Okey, so cuba tengok kamu tulis. Kamu pindah. Lepas tu langkah keempat dan langkah kelima. Cikgu tunggu. Tengok, boleh tak kamu buat? Okey, sampai kat sini, oleh kerana bawah tu dia nak tak mau ada tanda set. Okey, so barulah saya akan multiply dengan set konjugat lah. Okey, apa set konjugat dia? Set 5 tambah set 3. Yes, set 5 tambah set 3. So atas dan bawah masih sama. Okey, cuba darab. Set 5 darab set 7. Set 45. 7 Sorry cikgu. 7 kali 5. 35. 5. Terkejut cikgu. Tambah 7 kali 3. 31. 21. Okey, yang bawah kita nak tulis macam mana yang bawah? Kalau set konjugat darab dengan tu, terus ambil number dia saja. Ambil number 5 dan tolak 3. Tadi kita dah tengok hukum. Set A minus set B kalau darab dengan set konjugat, terus ambil A dan B saja. Boleh so bawah ni kita dapat 2 lah. Atas kita dapat set 35 tambah set 21 per 2. Cikgu, set konjugat tu macam mana tak? Set konjugat tu yang kita boleh, kita nak menghapuskan penyebut. Kita nak menghapuskan penyebut supaya tidak ada tanda set dah. Dia partner, kalau di sini tolak, dia punya lawan dia tambah. Kalau di sini tambah, lawan dia tolak. Ambil nilai yang sama. Nilai tu juga. Okay, cikgu tunjuk lagi sekali. Kalau set 5 tolak set 3, so cikgu multiply dengan set 5 tambah set 3. Okay, kita ulang balik lah. Set 5 kali set 5 dapat? 5. 5. Set 5 darab dengan set 3? 15. Okay, negatif set 3 darab set 5, negatif set 15 kan? Okay. Tolak kali tambah, tolak set 3 darab set 5, set 3 darab set 3 dapat? 3. Okay. Yang tengah ni nampak kan? 15 positif dengan negatif? So memang jawapan dia kita akan ambil nombor 5 dan 3 sahaja. Dan memang tengah tu tolak. Boleh hafal terus. Boleh hafal. Okay. Untuk ambil set konjugat, ambil je number dia, tolak. Boleh Okay, yang bertanya tu nama apa anda? Tak dengar suara. Okay. Okay, cuba selesai untuk nombor 4 pula. Kita ada log X, log A base X tambah log 1 per A base X equals to T. So apakah nilai T? Dengan soalan senang, TP2 saja. TP2. Dia first memang you check base lah. Base sama kan? Okay, bagi tahu apa idea kamu? Log X dalam kurungan A darab 1 per A. Okay, boleh, saya terima. Log X dalam kurungan A darab 1 per A menggunakan hukum log. Okay, lepas tu? Lepas tu? AA boleh potong. Okay, AA boleh potong. Kita dapat 1 kan? Kita dapat 1 kan?
Ya. Satu, tadi cikgu beritahu lah kalau ada nombor satu, asal berapa pun nilai dia kosong. Kosong. Okey. Ini satu contoh idea ni. Ada yang kata cikgu saya tak nampak nak buat darab, saya ada cara lain. Apa dia cara? Metod lain. Darab ni. Darab macam mana? Tu ada metod lain yang pelajar tu nampak metod lain. Dia tak nampak, dia kata tak mau buat darab lah. Tambah jadi darab. Ni base sama tambah jadi darab, betul. Ada idea? You nak bawa naik A ni pun boleh. Let's say XA plus log XA power negative 1. So bawa main depan. So log A X minus log A base X pun kosong juga. Betul? Oh. Okey. Kan? So tak ada masalah lah. Okay, untuk selesai asalkan dapat jawapan. Boleh? 4 soalan? So far okey ke? Okay. Okey nak? Okey, baik kita sambung. Boleh lah. Okay. Soalan nombor 5. Okey, nombor 5. Baca soalan. 3 bulatan jari 2 cm 1 cm. Tu je maklumat dia. PQ adalah tangent sekunya. Okay. Dan semua bulatan adalah bersentuhan satu sama lain. Cari jari bulatan yang paling kecil. Dia ada sebut tak apa nilai jari? Kita kena wakilkan sendirilah Okay, selalunya kamu nak J ke X? Saya suka X. Suka X. Okay, so bilalah kalau kamu dapat soalan macam ni, dia cuma bagi kunci dia tangent je. Apa yang kau faham dengan tangent? Tangent sekunya. Bulatan yang melalu bulatan. Tangent sekunya tak tahu. Tangent sekunya. Fikir tangent sekunya. Tangent. Maksudnya satu garisan yang menyentuh bulatan tu pada satu titik dan tepat 90 darjah. Oh. Betul? Tepat 90 darjah. So, sentuh tepat 90 darjah. Itu okey. Lagi apa lagi idea yang kamu boleh guna pakai kat sini? Nampak dia bersentuhan kan? Ya. Dia bersentuhan ni, so kamu boleh sambung dan kamu boleh dapatlah panjang dia. Cikgu besarkan sikit raja kat sini. Besarkan, okey. Berapa panjang AB sekarang? 5. Jari bulatan A 2, jari bulatan B 1. 3. Okey. Sini 1 sini 2 Okay. Kalaulah jari yang bulatan kecil ni, kita kata tadi X So kamu kena ingat tadi yang jari ni, jari bulatan kecil tu kita wakilkan dia dengan X Okey. So yang ini panjang ni adalah X tambah 2 lah X tambah 2. So panjang ni adalah X tambah 1. Okay, yang saya akan pakai kemudian sebab sekarang ni yang saya nampak kita cari dulu panjang, kita nak tahu panjang ni. Okay, so kita wakilkan dia dengan huruf, you nak huruf apa kat sini? C. Okay, C. Okay, so saya nak cari panjang CB sekarang. Ingat bila dia tegak ni, jari ni, kamu tarik sini pun 90 darjah, maka automatik panjang dia 1 dengan 1 lah. Sebab di sini dah 1 So 1 dengan 1. So panjang AC ni dah 1. Okay, panjang AC 1, panjang AB 3, berapa panjang CB? Menggunakan teorem Pythagoras. 2. Kamu guna teorem Pythagoras macam mana? A kuasa 2 tambah B kuasa 2, C kuasa 2. Sekarang hypotenuse kamu ni. 3 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Dapat berapa? Dapat 2 set 2. 3 kuasa 2 berapa? 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 1. Okey. You nak tinggalkan jawapan 2 set 2, okey. Tapi cikgu tinggal ada set 8 dululah Okey. Sebab ada 8 sini. Okey Okey, set 8 Baik, kita ambil pula yang kedua sekarang ni. Kita ambil yang tadi, yang kecil ni, yang jari bulatan kecil ni. Okey, so kita keluarkan balik bentuk segitiga dia. Kamu kena keluarkan dekat saya bentuk segitiga.
yang jejari dia X tadi, kalau jejari dia X, maka panjang A kepada kata huruf P lah. Sini P. Pusat bulatan untuk bulatan kecil dia Q. Okay. Okay. Panjang, kita nak cari panjang daripada P ke Q ni Kita nak cari panjang P ke Q. Okay. A ke P ni berapa? Total tadi 2. Total ni 2. Yang jejari bulatan kecil tu X. So baki dia berapa? Boleh nampak tak rajah tu? Total daripada A 2. Kamu tengok yang bulatan berapa? 2 tolak X. Yes, 2 tolak X kat sini. Okay, tadi ambil balik yang A ke pusat bulatan kecil tu berapa jumlah panjang dia? 2 tambah X. 2 tambah X. Okay, so kita nak cari panjang PQ sekarang. Okay, ada ungkapan tu kita tulis PQ kuasa 2, ambil hypotenuse dia 2 tambah X kuasa 2 tolak 2 tolak X kuasa 2. Okay, kembangkan. Square multiply square lah. Okay, kembang. X kuasa 2. No, 2 kuasa 2 berapa? Oh, saya dari belakang. Mau saya ambil daripada depan. Oh, nak yang depan kot. 4 tambah 2x. 4X tambah X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 4 dan tolak Negatif 4. X tambah Yang negatif X kuasa 2. Oh Positif. no, X kuasa 2. Dia tak ada negatif. Positif kan? Ya. Okay. Baik. So saya tak perlu buka kurungan, you semak Semak je lah. 4 tolak 4 habis Okay. So 4X tolak 4X 8X. 8X. Okay. X kuasa 2 tolak X kuasa 2? Tak ada kan? Okay, tak ada. So berapa nilai PQ sekarang? Pindahkan punca 8. Punca 8X. Okay, boleh simpan yang tu? Simpan ini. Sekarang kita nak cari panjang daripada B ke pusat ni pula. Okay, ini Q tadi So kita nak cari yang sebelah sini. Ingat jejari bentuk bulatan yang sederhana ni 1. 1 jadi hypotenuse dia berapa? Hypotenuse dia? X tambah 1. Yes. Saya tulis 1 tambah X lah Okay. X tambah 1 ke 1 tambah. Okay. Yang untuk ini huruf B. Ini huruf Q. Cikgu letak R sini. Okay. Berapa BR? BR. 1 tolak X. Yes. 1 tolak X. Okay. Sekarang kita nak cari QR. Panjang QR Okay. So apa kita tulis? 1 tambah X kuasa 2. 1 tambah X kuasa 2. Kamu pun sedang tulis sama dengan cikgu Ke kamu ada yang duduk tengok Okay, sedang tulis dan kira sama-sama. Okay, so expand dia. 1 tambah 2X. Okay. Tambah X kuasa 2. Okay, tolak. 1 Yes. tolak 2X. Okay. X kuasa 2. Tambah X kuasa 2. Okay, semak. 1 tolak 1 habis Ya. Okay, 2X tolak 2X. 4X. X. X tolak X kuasa 2. Dah. Habis kan? Okay, dia habis. Okay, so panjang QR sekarang berapa? Punca 4X. Okay, so yang cikgu nak bagi tahu kat sini, kita dah tahu panjang ni mesti sama. Okay, dua garisan tu mesti sama panjang. Jadi maksud dia, kamu ambil panjang CB. Okay, so CB equals to PQ tambah QR lah. Okay, CBQ. So you ambil balik CB set 8. Set 8X tambah set 4X. Barulah nak masuk kepada Saya nak tengok gambar kejap. Saya nak tengok CB yang mana. CB ni yang cikgu letak kat sini C. Kat sini C. Nampak Okey. Okay, so barulah kita nak tunjukkan, kita nak buat pemfaktoran sekarang ni. Okay, kat sini 4X. So boleh keluarkan 4X. So tinggal kat dalam set. Tinggal kat dalam apa? Set 2. Set 2.
Okey, tambah 1. Satu. Okey, so insert 8. So kita nak ini sebagai tajuk. Okey, tukar warna sikit lah bagi boleh beza. Okey, kita nak 4X ya. So, kita nak X sebagai tajuk sebab kita nak cari berapa nilai jejari. So yang ini kita pindahkan jadi bahagi Betul tak? Betul. Betul. Okey, so saya akan tulis apa? Saya tulis 4X. 4X sama dengan set 8 per set X tambah 1. Okey, set 2 tambah 1. Okey, set 2 tambah 1. Ini tampak Ya. Okey, nampak? Okey, nak buang tanda set maksudnya you square both side lah Square. Ya. So you dah 4X. Okey, square 8. Square yang bawah. Set 2 square dapat apa? You ada sekarang set 2 tambah 1 square. Okey, kira. Dapat? Set kali set tadi? 2. Set 2 tambah 1. Okey, set 2 tambah 1. Okey, set 2 kali set 2 dapat? 2. Okey, set 2 kali 1? 2. Set 2. 1 kali set 2? Set 2. Set 2. 1 kali 1? 1. 1. Okey. So, 2 tambah 1? 3. 3. Set 2 tambah set 2? 2 set 2. 2 set 2. Okey. Tak habis lagi. So, apa dah buat dengan 4 ni? Kita nak add saja. Dah. Pindah jadi bahagi lah kan? Bahagi. So, X kita dapat jawapan 8 per 4 kali 3? 12. 4 kali 2? 8. 8. Siap jawapan. Okay. So dapatlah jawapan kita 8 12 tambah 8 set 2. Okay. Sekejap kita nak screenshot. Saya nak buat balik nanti. Ya. Okay. Soalan-soalan macam ni tu ambil lah apa nama tu. Nanti mungkin nilai-nilai ni je lah kita ubah nilai jejari. Tapi konsep kena ambil. Okay. Konsep tangent dan cara pembandingan persamaan. Ada soalan lagi di sini? Cikgu, soalan ni cikgu ambil dari buku teks form 4. Ya. Kamu dah buat ke masa kata 4 hari tu? Dah. Dah siap dah? Okey Dah siap semua soalan? Dia tak sikit. Okey. Sebab tu ini sebagai ulang kaji lah Bila kita dah buat dan kita buat lagi sekali tu insya-Allah lebih mantap lah. Okey Okey. Okey, baik. Soalan nombor 5, nombor 6. Okey, yang ini nampak ayat dia macam panjang je kan? Baca dulu soalan dia. Menyusut 100 kepada T, dia bagi persamaan. Okey, selepas X tu untuk masa dia Okey, cari suhu logam selepas 5. Apa nak buat? Ganti T sama dengan 5. Ganti. Cikgu nak, kalau soalan-soalan macam ni, kamu jangan rasa susahnya cikgu nak buat. Tak, asalnya seminit tak sampai Kamu masuk terus je. Daripada persamaan tu 100, masuk 0.9, masuk 5. Tekan kalkulator. Betul tak kamu dapat jawapan? 59.05. Semak. Tekan tak kalkulator? Kan. Dapat tak jawapan? Dapat. Dapat. Okay. Sebab cikgu memang nak kamu usaha buat sendiri Okay, so you dapat jawapan 59.05. Okay, siap. Baik, untuk soalan B. Dia tanya masa pula. Okay, jika menyusut daripada 100 kepada 80. Okay, yang asal dia 100 kan? So, menyusut kepada 80. So, kamu cari yang 80 tu lah. Okay, yang 80. Okay, X. You nak simplify dulu pun boleh. Bagi dapat 8 per 10. Okay. So kalau you nak guna kalkulator, kalau you nak tulis 0.8 kan okey, lagi baik. Macam tu. Jadi yang ni pakai apa? Pakai indeks ke pakai log? Pakai log boleh tu. Pakai log. Ya, log. Okay. So tulis tengok X sama dengan apa? Log apa bagi log apa?
Log 0.8 bagi log 0.9. Yes. Okey, log 0.8 bagi dengan log 0.9. Ini memang dalam kalkulator kamu base 10 lah Okey, so semak tengok jawapan. Sama. Terus masuk dalam kalkulator. Okey, tekan kalkulator log 0.8 dan bagi log 0.9 dapat jawapan 2.12. Okey, dapat So tak ada masalah. Okey, untuk kita selesai soalan-soalan yang melibatkan persamaan log dan indeks. Okey, masuk soalan nombor 7. Baca soalan nombor 7. Okey. Okey, buat kali pertama 20,000. Cari bilangan tahun kereta kurang daripada 20,000. Okey, kurang. So kita tulis balik apa? 60,000 7/8 kuasa N kurang daripada 20,000. Okey, starting dia. Lepas tu kalau saya potong siap-siap lah ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu nak buat apa? Pindah. Saya pindah 6 ni. Pindah kan? Okey, pindah Pindah 7/8 kurang 2/6. 2/6 simplify teruslah. 2/6 1/3. Okey, apa nak buat lepas tu? Log. Log. Okey, so N log 10 7/8 kurang log 10 1/3. Yang ni cikgu pesan dah siap-siap. Pasal apa? Sebab angka atas kurang daripada angka bawah. Dapat 0 pula lah kan? Atas kurang pada bawah. Dapat negatif kan nanti? Ya. Okey. So you masukkan tanda negatif kamu tu. Masukkan tanda nilai negatif kamu. Dapat berapa kat sini? Negatif 0.579. So kalau bunda negatif 0.580. Ambil 4 dulu kat cikgu. 57 berapa? Negatif 0.057999. Oh, 5799. Okey. 05 0.05799. Ini negatif 477. Okey, 4771. Okey, dekat sini lah baru kita multiply dengan negatif Kita multiply negatif, kita ubah simbol. Okey. So N masuk besar terus. Okey, 0.4771 bahagi 0.05799. Okey, N besar daripada berapa? 0.4771 bahagi 0.05799. 8.227. Okey, 8.227. Kita nak bilangan tahun Kita nak bilangan tahun. So you boleh ambil terus nilai yang pertama yang kita jumpa adalah 9. Boleh ingat tu? Boleh. Okey. Dulu masa dekat tempat buatlah latihan soalan ni. Buat. Ingat Okey, baik. Tak buat. Ada buat, ada tak buat sebab tengok jugalah ada yang masa tu dalam PKP ke sebab dia 4-4. Okey, kita nak start PKP tahun lepas tu bulan 3, bulan 3 bulan 4. Okey, baik. Soalan nombor 8. Tengok baca soalan nombor 8. Okey, diberi log 3 asas X sama dengan S, log 9 asas Y sama dengan T. Ungkapkan log X kuasa 3Y asas 9. Nak start kat mana? Soalan tanya apa cikgu? Saya tak apa nampak. Oh, tak nampak. Saya nampak soalan, saya tak faham soalan tu apa dia nak. Itu maksud saya. Sorry cikgu. Okay. So, nampak dah asas dia. Ni asas X, ni asas Y, ni asas 9. Tapi kita nak ungkapkan yang ni, soalan ni dalam sebutan S ataupun T. Maksudnya kita menggunakan dua maklumat yang diberi ni lah. Okay. Ya. So sekurang-kurangnya kita tukar asas lah. Tukar asas. Okay, cuba tukar asas 9 ni.
So kamu nak pakai idea apa? Cikgu pun kadang-kadang nak tengok juga idea kamu nak start kat mana. Log 9X. Okay, you split You pecah masuk hukum Kalau darab jadi apa? Tambah. Tambah. Okay, log 9 X kuasa 3 tambah log 9 log 9 ni log 9 log 9 Y. Okay. So kalau yang ni you nak bawa main depan pun boleh. Okay. 3. Tapi kalau kamu nak guna, better kamu tukar pada asas 3 lah. Tukar pada asas 3 yang ini. So kalau saya tukar kepada asas 3, saya cuba tukar tengok kepada asas 3 jadi apa? Log asas 3. Log. Hukum log tukar asas A, B, tukar Log kepada C. 39. Log apa? Log 3. 39 ke 3X No. X duduk atas, Atas, 9 duduk bawah. Okay, log so 3 kan? Macam tu kan? Okay. So yang ini, kalau saya nak tukar yang ni pun dah boleh buat dah ni. Sebab dia ada base 9 kan? Okay, cuba tukar yang ni supaya menjadi base 9. Jadi base 9. Log 9. 1 per log 9 sub Y kan dia silangkan dia. Ya. Kan? So kalau kamu nak pindahkan ni ke depan. Pindahkan dia setengah tu darab naik atas. So masuk terus log 9Y. Macam tu. Oh, pindahkan punca kuasa tu ke atas. Boleh macam tu. Kalau kita nak. Oh, kalau kita pindahkan punca kuasa ke atas jadi 2 ke cikgu? Dia kan depan ni setengah. So you bahagi 1 bahagi setengah dapat 2 lah. Oh. 1 kan? Okay. Ataupun cikgu pakai asas 3 lah. Nak benda dah. Sekejap. Kita start daripada asas 3 dulu. Mari kita try kat sini. Log 3 X kuasa 3Y per log 3 9. Okay. So log 3 X kuasa 3 tambah log 3 Y. Yang ni tekan kalau kamu tahu dapat berapa jawapan? Log 9 asas 3. 2. Okay. So yang ni boleh bawa main depan. Okay. 3. Ini log 3 asas log X asas 3. Okay. So yang ni kalau kita tukar log X asas 3. Okay. Kita bawa naik. So dia akan dapat S. So S turun bawah, ni naik atas. Jadi kita akan dapat 1 per S lah. Nampak? Salingkan dia. Lagi cikgu? Kat sini. Oh, kalau log X3 dapat kita tukar asas. Kalau 1 per tu, kita just kita tukar asas dia lah. Kat sini. So 1 per log X asas 3 adalah S kan? Ya. So yang ni naik atas, S turun bawah. Okay. So maksudnya log X asas 3 adalah 1 per S. Boleh? Okay. Okay lah? Okay. So dekat sini kita ada Y, tapi dekat sini set Y. Okay, set Y. So saya nak buat gantian. Cikgu buat gantian, cikgu bawa naik set Y dululah. Tapi cikgu, saya yang belakang tu saya tinggal kejap. Yang 1 per log 3X. Cikgu ambil mana tu? 1 per mana? Log 3X. Macam Yang mana? Tiba 3 dalam kurungan 1 per S. Kita pindah apa naik tu? Kan dia kita X kuasa asas 3. X asas 3 tu tadi dah tahu X asas 3 adalah 1 per S. Betul tak kat situ? Nampak tak ini? Ni, yang ini cikgu bawa naik atas. Ya, yang tu saya tahu. Yang 1 per log 3X tu cikgu ambil mana? Yang mana Kamu tanya yang mana Kamu tanya yang mana? Sebelum yang 1 per S tu. Sebelum Boleh tak cikgu batal balik? Sebelum 1 per S tu. Sebelum yang ni?
Belum lagi tu. Okay, so daripada sini, Ya. kan dia darab. Okay, nampak tambah kan? Okay, so dekat sini kita ada X kuasa 3 kan? Ya. X asas 3 kan? Ya. Okay, so kita ada 3 log X asas 3. Ya. So kalau maksudnya dekat sini, saya tak tulis yang ni, saya tulis yang lebih detail 3 log X asas 3 lah. Ya. Betul? So tambah log Y asas 3. Ya. Ni per 2, ni pun per 2 lah macam tu. Okey. Boleh tu? So Boleh. yang ni yang saya buat gantian tadi. Log X asas 3 bawa naik, so S turun bawah. So log X asas 3 is 1 per S. Bila dia switch tempat. Kan? Dia. Okey. Boleh Nampak. Okey. Yang lain okey ke? Yang lain okey ke? Yang lain? Okay ke? Boleh Okey, baik. So yang ni saya dah tukar. Jadi 1 per S kat sini. Okay, cikgu nak jimat space, saya double je lah kat atas ni. Okay, ini 1 per S. Okay, kat sini ni kita sekarang belum selesai lagi. Kamu ada sekarang log 9 sec Y. Dia sama ada kamu nak tukar base kat sini, ataupun saya pindah naik, tukar indeks. Okay, cikgu pindah naik lah. Sec Y power T. Okay, sebab saya nak ganti Y tu. Okay, sec ni kita tukar jadi Y kuasa setengah boleh? So kalau saya tulis macam tu? Boleh. Boleh nak? Okay. Kalau saya pindahkan T per 2 ni ke sebelah sini jadi berapa? 9, 2 per T. Nanti boleh? Boleh, okey. You kena ingat teknik tu lah. Maksudnya you kena darabkan dengan 2 per T, yang ni pun kuasa lah 2 per T. Kuasa 2 per T. So ni 3 kuasa 2. Kalau nak selesai tu sebab saya nampak base 3, saya tukar sini asas 3 3 kuasa 2 darab 2, 4 per T. Boleh? Sebab saya nak masuk Y ni. So you boleh ganti lah. You boleh ganti dekat sini jadi sini kita ada 3 per S over 2. Tak apa, saya lagi bawa saya darab. Okay, yang ini saya akan masuk 3 mai depan. Okay, saya hapuskan dulu. Cikgu dah cepat kat sini. Kalau you ada masukkan sini Y, log 3, Y is 3 power 4 over T. Okay, so 4 over T baru mai duduk depan. Log 3 ni baru jadi 1. Okay, so kena hati-hati sikit kat situ. So ini over 2 you multiply, so 3 2S Yang ini 4 over T over 2 is 2T lah. Kenapa 25 tu? Bukan 25, 2S. Ingat 25. Ni huruf S. Jadi lupa. Okay, ni huruf S, so darab dengan 2 dapat 2S Okey. Okay, ni simplify. So you dapatlah 3 per 2S tambah 2 per T. Kalau semua buat lagi sekali ni ingat tak kat mana? Kena loading. Loading start balik dekat sini. Okay, darab jadi tambah. Saya tukar base. Okay, saya tukar asas dia. Saya tukar asas 3. Okay, lepas tu yang bawah ni. Lepas tu yang inilah sikit yang kamu kena ingat. Salingkan dia, tukar asas. Dan lepas tu yang ni pula nak kena tukar sebutan. Baru mai bawa ke depan. Ini barulah di darab naik macam tu. Okay, dapatlah jawapan. Okay. Siap soalan nombor 8? Okay, nombor 9. Nombor 9, 2 eksperimen telah dijalankan. Boleh baca soalan? Okay, so ini berdasarkan persamaan. Kalau kamu nampak angka 3, 9, 27. Selesai guna indeks atau log? Indeks. Okay, boleh keluarkan persamaan dia? You ada 3. So dalam ni 9 kita dapat berapa? 3 kuasa 2. Okay. Yang 27? 3 kuasa 3. Okay. Keluarkan persamaan dia sekarang. Bila kita tak ambil dah asas 3 ni, persamaan dia jadi apa? 2x. 2x sama dengan 1. No, tak lengkap. You tak sebut kat sini.
Siapa boleh sebut 1 yang lengkap? tambah 2x sama dengan 3. Yes. 3Y. Okey, 1 tambah 2x sama dengan 3y. Okey. Untuk soalan yang kedua ni, diberi log 2y. Okey, apa yang kamu nak, macam mana kamu nak cantumkan balik untuk keluarkan persamaan dia? Jadi bahagi. Jadi bahagi? Bahagi yang mana? Tak boleh, dia satu nilai. X tolak 2 tu. Bahagi, okey, bahagi boleh. Macam mana? Cuba sebut tengok yang jadi bahagi tu. Yang ini cikgu boleh terpulang pada kamu. Kalau you nak create dekat sini log 2 base 2 boleh. So you akan masukkan balik nanti jadi darab ataupun you nak pindah. Sekarang nak tulis pindah ke nak ni? Terpulang pada kamu sebenarnya. Pindah boleh cikgu. Okey, cikgu pindah dulu. Okey, pindah cuba sebut tengok jadi macam mana? Log y base 2 minus Log X tolak 2 base 2. okey, log x tolak 2. Saya bagi clear sikit. Log x tolak 2 base 2 okey, equals to 2. Okey, ni dah ada tolak ni masuk hukum. Bahagi. Okey, jadi bahagi. Cuba tulis. Log 2 base 2. Y tolak 2. No. Masuk hukum. Bagi betul sikit hukum kamu. Tolak jadi apa? Bahagi. Bahagi. Okey, bahagi apa? X tolak 2. Yes, x tolak 2 equals to 2. So buang log, tukar pada persamaan indeks. 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2. Ni x tolak 2. 2 kuasa 2 apa? 4. 4. Okey, so y dapat berapa? 4x tolak 8. Okey, 4x tolak 8. So 4x tolak 8 ni kamu ganti balik dalam persamaan 1. Ganti. Okey, ganti tempat ni. Selesai, cikgu nak tunggu dengar jawapan kamu. Berapa nilai x dan berapa nilai y? Dah ada? Dapat? 5/2. Berapa nilai apa tu? X. Okey, x dapat 5/2, y? Masuk kat sini. Y 2 ke? Yes. Oh, takut-takut je. Y 2 lah, 10 tolak 8, 2 lah. Dia kalau tak pakai calculator tak confident. Dia kena Tak calculator. apa, insyaAllah. Okey, boleh kalau selesai untuk dapatkan soalan apa? Dapatkan persamaan selesai. Okey, dah selesai soalan nombor 9, soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. Yang ni pun ayat je dia bagi tahu kat sini. Tempoh penggunaan Y, tahun dan Q akan menyusut kepada P. Okey. Akan menyusut kepada P yang digunakan selama X tahun. Okey, sebuah kereta dibeli dengan harga RM100,000. RM100,000 ni Q ini penggunaan Y kepada ini P. Itulah. Bila kita baca soalan dia, so kamu boleh masukkan balik dalam persamaan. Itu je. Okey, masuk dalam persamaan dia. X log 10, 1 tolak 2 Y. Okey. P kamu. Dan masukkan Q kamu. 100. Itu. Pulang pada kamu yang ni nak tekan kalkulator boleh, nak tukar kepada indeks pun boleh. Kamu dapat berapa? Ringkaskan je. Okey, pengiraan tu. Okey, dalam ni dapat berapa? 1 tolak 2/10. You nak ambil perpuluhan boleh, you nak ambil pecahan boleh. 0.8. 0.8. Cuba saya buat lagi sekali. Saya dapat 4/5 kuasa 8 tu. 4/5. Saya dapat 4/5. Ya, 4/5 boleh. Oh, betul. Okey. Yang ni? Dapat apa?
Ada yang guna index, ada guna log. Yang mana? 4 tu. Okey, selesai dapat berapa? Semua total. Selesai Oh. tu, tekan calculator je. Negatif 1 ke? Yes, negatif 1. So, nak buat apa lepas tu? Pindah. So negatif 1 bahagi dengan benda ni. Okay, negatif 1 bahagi dengan log 45. 10.32. 10. Bukan lah. Ini betul ke 4/5? Bukan satu betul. Bukan Cikgu ada kat sini 0.9 ni kat sini. 9/10 lah. 9/10 kat sini. Siapa yang kira tu? Sini 1/10. 1 tolak 1/10 dapat 9/10 kan? Okey. Sini 9/10 atau 0.9. Okey, so cuba lagi sekali. Tolak 1 bahagi dengan log 0.9. 21.85. Okey. So 21.85. Okey, siap soalan yang dalam buku teks kamu. Okay, kita ada 20 minit lagi. Cikgu ada banyak soalan belakang ni. Tapi rasanya kita akan boleh dapat touch dalam 5 soalan lah. Cikgu harap dapat touch at least 5 soalan. Boleh Okey. Boleh sedia? Nak sambung lagi sikit ni? Okey. Okey, baik. Soalan yang pertama. Nak buat apa? Tu Tak silang. Okey. Tak payah silang lagi. Sepatutnya tukarkan 4. 4 tukar jadi 2 kuasa 2. Tolak Okey. 2. Then tolak 1. Bawa naik. Kalau nak bawa naik tolak 1 lah. ya. Okey. Yang ni 16 2 kuasa berapa? 2/4. Okey. So atas kita tulis tolak. Yes. Cuba saya tengok persamaan ni. Cuba sebut tengok apa persamaan kamu dapat? 4x. No, 2. No, 2x tambah 2 tolak 1. tambah dengan X tolak 4. Okey, jadi dapat 2x tambah 1 sama dengan x tolak 4. Jadi dapat Pindah. So X sama dengan negatif 5 ke? okey pindah dapat negatif 5. Boleh Boleh. Okey, nombor 12. Cuba tengok. Oh. Macam tadilah baru belajar 15 minit. Apa persamaan dia? Nombor dia besar. Melebihi setengah juta. Melebihi setengah juta. Jadi persamaan kita? 30,000. 30,065 kuasa N 5 kuasa N melebihi 500,000. 100,000. Okey, lepas tu saya potong siap-siap lah 4. Okey. So 6/5 lebih daripada 50/3. Guna log. Apa dia? N log 6/5. N log 6/5. So Lebih besar. log 50. Yang ni perlu tukar simbol ke tak? Siap. Tak perlu. Tak perlu sebab atas lebih besar daripada bawah. Atas besar memang kita tak perlulah, tak dapat nilai negatif. Okey, so you terus tinggal jawapan berapa? Log 50/3 bahagi log 6/5. Dapat berapa kat sini? 15 Point? 43. 43. Okey, jadi berapa nilai N? Bilangan tahun? 16. 16. Okey, so dah selesai? Senang je kan? Ya. Senang. Okey, senang. Okey, nombor 13. 13. Sama ada asal dia? Tak sama kan? Tapi lebih kurang. Lebih kurang. Okey, sekarang kita nak bagi sama. Yang depan kita ada M324. Okey, nak masuk hukum ke tak mau bagi ni? Masuklah hukum. Tak boleh lah. Boleh masuk hukum ke? Tak boleh lagi sebab asas tak sama. Bagi sama asas dulu. Bagi sama asas yang atas ni 2M,
Yang bawah pun saya ambil asas M. Ini M power setengah kan? Ya. Okay, nampak tak? Okay, yang setengah ni cikgu bawa main depan. Nampak Dia akan tulis setengah kan? Bila setengah, 1 over setengah tu cikgu cakap berapa? 2 kan? So sekali 2 tu main duduk atas weh. 2 tu main duduk atas. So kita terus tulis 3, 2, 4 tolak. Yang 2 tu pun saya dah bawa naik atas, siap-siap. Dia dah naik atas. Satu dia main depan. Lepas tu dia dah naik atas dah. Naik atas ni naik pula atas sini. Okey. Bila dia naik atas, you kena hati-hati. You tak boleh terus tulis 2M power 2. Tu salah. Sebab dia perlu masukkan bracket. Kalau sebab dia untuk mewakili keseluruhan number tu. Okey Okey. Okey. Boleh. Ini dapat 4M kuasa 2 lah. Nampak? 2 kuasa 2 4, M kuasa 2. Okey, baru masuk hukum. Okey. Hukum kata apa? Tolak jadi apa? 3, 2, 4. Bagi. Tolak jadi apa? Bagi. Okey. 3, 2, 3, 2, 4 4M bagi kuasa 4M kuasa 2. Okey. Okey. So, boleh simplify 3, 2, 4 dengan 4 dapat berapa? Boleh simplify dulu dapat berapa? 3, 2, 4 bagi 4. 81. Yang M ni boleh pindah macam 81. sini jadi M kuasa 2. Ya, 3, 2, 4 bagi 4. Dapat berapa? 81. M square equals to M square macam tu. Okay, so yang ni baru boleh naik. M square multiply M square. Dapat M kuasa 4. Okay. Okey. Berapa nilai M? Dapat berapa nilai M? 3. 3 So dapat M sama dengan 3. Okey, selesai. Selesai soalan 13. Okey, nombor 14. Okey, kalau kamu nampak kat sini 27, 3. Indeks ke log? Indeks. Okey, indeks tapi dekat sini kena bagi selaras dulu. You tak boleh tulis 1. Kalau you nak pakai indeks, number mesti asas dia sama. 300. Yes. Yang lain boleh ingat ke? Okay. Kalau 1 ni dia tak boleh ambil persamaan lagi, kena tukar dia jadi 3 kuasa 0. 27, 3 kuasa berapa? 3. Okay, so ambil balik persamaan dia 3 tambah 2x tambah 4. So 3 kuasa 0. Ini nampak senang je jawapan dia, terus dapat 7 tambah 2x sama dengan 0. 2x negatif 7. X negatif 7 per 2. Kan nampak susah tapi senang. Betul ya? Mudah. Okey. Nombor 15. Macam tadi juga. Macam tadi yang kita ada 1 ke 2 ke. Kamu nak pindahkan dia ataupun kamu nak create dia menjadi asas yang sama. Tak ada masalah. Okay, ada pelajar dia akan create kat sini menjadi log 2 base 2. Kat sini terpulang atau saya ikut mood saya hari itulah. Kadang saya create then saya akan cantum jadi darab. Kalau tak kita pindah lah. Okay, majority nak pindah ke nak darab? Nak pindah ke nak darab? Pindah lah Okay, pindah. So pindah kita akan tulis log x base 2 minus log x tolak 2 base 2 equals to 1. Okay, base dah sama masuk hukum. Jadi tolak jadi apa? Bagi. Ni kamu duk tulis ke kamu duk tengok cikgu buat? Tulis. Sambung kerja. Sambung sampai kat sini macam mana? X tolak 2. Oh, tukar log jadi indeks. X per X tolak 2 sama dengan 2. Lepas tu Pindah. Pindah Dengan 2x tolak 4. Okay, dah darab masuk Okay, cikgu ikut 2x tolak 4 jadi So pindah ni. Pindah maka x sama dengan 4. Okay, nombor 16 set. Aduh, okay, cepat nak habis lah. Selesaikan soalan ni. Nampak macam ni memang tak boleh buat apa, you kena buat apa? You kena square. Okay ya, square. Okay, start square.
Square, square dapat apa? Hilang lah kan? 3x tambah 3. Okey, lepas tu ini darab ni. So kita tulis 2. Letak bumbung ni 1 je. Masuk kat dalam ungkapan tu 3x tambah 3 dengan 3x tolak 1. Okey, yang belakang dah hilang kan? Set dengan square. So dapat 3x tolak 1 sama dengan 4. Okey, so cepat selesai 3x tambah 3x. Selesai yang ni dulu. 6x. 6x Tambah 2. tambah 2. Okey, tambah 2 set 3x tambah 3 dengan 3x tolak 1. Boleh yang ni semua bawa pergi sebelah sana. Bawa pergi semua ini sebelah sini. So kita ada 2 3x tambah 3 dengan 3x tolak 1. Okey, 4 tolak 2. 2 tolak 6x. Okey, then you bagi dengan 2. Bagi dengan 2 dapat apa? Cikgu nak 1 tolak 3x. okey. Cikgu nak tulis terus kat sini. 1 tolak 3x. Okey, lepas tu buang tanda set pula. Buang tanda set sini jadi apa? Kuasa 2. Okey, so sini tolong cikgu darab. 9x kuasa 2. Kuasa Okey. 2. Tolak 3x tambah Okey. 3x. Tambah? Tambah 9x kuasa 2. Mana ada kuasa 2? 9x Oh, kemudian je. tolak 3. 3. Okey, yang ini kita ada tadi 1 tolak 3x kuasa 2. Okey, selesai. 1 tolak 1 Tolak tolak 6x 6x. yes. tambah 9x. 9x kuasa 2. Yes, 9x kuasa 2. Okey, square multiply square. Okey, so ini nampak sama. Okey, sama. So 9 tolak 3 6. 6 tambah 6 12. 12. 1 tambah 3 4. 4. Jadi berapa nilai X? 1/3. Yes, 1/3. Boleh kan? Boleh. Ya? Okey, nampak. Sampai soalan nombor 16 kita ada Sekejap ibu, saya tak salin tu. yang mana? Buat jalan kira panjang. So saya just tengok ni. Okey, so screenshot. Ya. Boleh. Terima kasih ibu. Okey, sama. Okey, last cikgu rasa soalan nombor 17 lah. Nombor 17. Okey, yang ni belakang ni ada lagi ni. Okey, nombor 17 tengok. Apa idea kamu untuk cari, selesaikan. Maksud cari nilai X kat sini. Tadi cikgu ada bagi clue kat kamu tadi. Contoh 18. Ingat tak? Contoh 18 tadi, awal tadi. Yang kena faktorkan tu. Yes, kena faktorkan. Kalau tidak ni lama nak tunggu ni. Okey. Dah bagi clue dah ni. 6 set X tambah 9. Cuba faktorkan. Set. Set apa? Okey, set. Betul. Set Memang X. set X kuasa 2 memang dapat X. Dan 9 apa dia? 9. Ini boleh faktor apa? No, kita nak letak apa nilai kat sini yang kita kuasa 2 dapat 9? 3. Wow. 3. Tengah dia automatik tanda tolak. Tolak. Sebab sini ada tolak. Kalau ada tolak, kita tetap tolak terus. Boleh? Boleh. So set X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kuasa 2, 9. Baik Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, ada idea sikit lah dekat situ. Apa Macam mana X sama dengan 3 itu? Cikgu. ni kamu dah buang dah tanda kuasa. Oh, pindah macam mana? Okey. Pindah menjadi 3 dan kuasa 9 lah. Okey. Nah. Okey. So sampai yang ini cikgu kena skip soalan-soalan ni sebab kita ada 7 minit. 7 minit untuk kamu sempat kalau ambil nombor ni yang paling yang senang lah antara yang senang nombor 19. Yang ini cari nilai XY. Cari nilai XY. Ni nak buat apa? Dia banyak cara ni kat sini, banyak cara. Tapi cikgu bagi tahu kamu salah satu cara, jangan guna log. Salah satu cara you powerkan dengan X.
Sebab sini ada 3x kan? Oh, So you dapat 3x is 2xy. Betul? So dekat yang ni, ini ni, you dah masuk kat sini. So 8 sama dengan 2xy. 2 kuasa 3, 2xy. Jadi xy tu 3 lah. Boleh? Konsep ni, kadang-kadang tu tak payah guna log pun. Okay, kamu tengok apa yang perlu digantikan. Apa yang perlu digantikan, ganti. So 3 step boleh dapat jawapan. Okay. So untuk 2 minit yang terakhir ni, walaupun kita tak sempat soalan lain, insyaAllah cikgu nak check lagi sekali. Check lagi sekali kamu punya pemahaman. Yes or no, live worksheet. Live worksheet. Yang pertama, yes or no. Yes or no? Tak dengar jawapan ni. Yes or no? No. Bagi ramai sikit. Dia sebenarnya yang ini untuk kamu sebenarnya tak ada masalah. You boleh check dalam calculator. Tambah yang Classroots punya calculator tu you boleh check terus je. Jangan duduk tak agak-agak. You tekan je dalam calculator kamu log. Cuma konsep ni mungkin kita akan guna pakai untuk buat pembuktian. Okay? Nanti kalau kita tukarkan, kita log, kita bagi A. Log A 7 equals to 7. Buktikan. Macam tu. Yang ni barulah kamu tak boleh guna calculator. Okay, ni untuk asas. Okay, apa saja number log asas yang sama, maka kita dapat nilai tu. Okay, nilai tu automatik dapat. Faham? Cuma esok pembuktian itu slot yang lain lah. Okay. Baik. 49 base 7. Dapat 2 kan? Tak ada masalah. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yang ini 7 base 49. 1/2. Betul kot. Yes. Yes. Okay. B square root M equals to 2/M base B. Saya rasa betul. No. No. No, no. No. No kat mana? No kat mana? Sebab apa no? Why no? Kalau Punca no tu kuasa. punca kuasa. Tadi baru belajar tadi? Baru belajar tukar base tengok. Kita tukar base apa? Tukar base B kan? Ya. Bila tukar base B, so 1 per log sed M B. Nampak? Ya. Okay. So yang punca kuasa tu bawa mai depan yang setengah tu kan? Tadi cikgu bawa abang tadi. Okay, setengah. 1 bagi setengah dapat berapa? 2. So yes or no? Yes. Yes. Betul lah jawapan saya. Yes. Okay. Baik. Nombor 5. Wah, panjangnya. Semak. Betul tak hukum? Masuk hukum? Yes or no? Yes. I guess yes. Yes. Yang lain? Yes. Yes. Okay. Ada suara merdu yang tu. Okay. So ingat 3 kuasa setengah tu depan betul. Tolak bagi jadi tolak. Okay. Nombor 6. Yes. Yang lain? Yes or no? Yes. Macam tempat tengah dia tak lengkap je. Tak lengkap? Kita Yeah. dah belajar tadi. Kita dah belajar set conjugate. Oh, Yes. tak lengkap. Set conjugate kita just square. Yang ni pun square. So 4Q. Betul Betul. Yang ni boleh tekan calculator je sebenarnya. Tekan calculator. You masuk yang ni dalam calculator. Yang nak buat manual pun boleh. So betul tak jawapan? Betul. Betul so ingat baliklah. Okay, 5/18 betul tak? Betul. Betul. Okay. So untuk hari ni adalah kamu carilah soalan-soalan tambahan dalam live worksheet pun ada untuk log, untuk index ada soalan-soalan kat situ. So dengan masa yang kita ada, ini yang kita dapat. Rasa kamu dapat apa? Dapat tak ilmu
hukum logs, hukum indeks dan hukum set. Nampak something benda baru yang sebelum ni tak apa jelas. Okey, dah dapat dah sikit. Cuma kena praktis lebih lah sebab dia tak apa nampak lagi. Okey, memang kena praktis lagi lah dan masa ada lagi untuk kamu praktis. At least ini satu pendedahan lah, satu pendedahan untuk kamu bila kita nak pakai log, bila kita nak pakai indeks dan juga teknik pengiraan dalam set. Okey, ada banyak lagi pattern soalan yang cikgu tak boleh kongsi dengan kamu dengan masa yang ada sekarang ni. Okey, tapi sekurang-kurangnya cikgu haraplah kamu dapat sesuatu malam ni. Berapa muka surat kamu dapat? Cikgu kata at least 4. Dapat 4 muka surat? Dapat lebih. Lebih. Dapat lebih. Tahniah Maksudnya tak sia-sia lah kamu masuk kelas. Kalau kamu salin, kamu buat insya-Allah. Okey. So setakat tu saja yang kita belajar hari ni. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada penganjur. Sebelum tu, ni ada cikgu kongsi sikit. Nak tanya anak tangga mana yang kamu dah capai hari ni? Anak tangga mana? Masa kamu buat tu adakah yang pertama? Lepas dah cikgu ajar pun kamu masih lagi duduk kat anak tangga pertama? Saya tak akan buat. Saya tak boleh buat. Saya nak buat. Ataupun kamu dah ada sikit intention nak buat. Bagaimana saya nak buat ni? Okay. So kamu duduk tangga mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 8 dah? 5. 5. Saya akan cuba. Yang lain? 5. 5. Yang lain ada lagi? Betul, semua 5. Tak ada nombor 1, 2 tak ada Ya ada. Tak ada. Okey, tahniah semua. Walaupun cikgu tak dapat tengok muka kamu, kita tak dapat bersemuka, dapat dengar suara pun jadilah, ada suara merdu tu. Okey, insya-Allah kalau ada masa kita boleh jumpa lagi. So saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kamu semua pada hari ini. Jangan lupa sambung lagi pembelajaran kamu dengan topik-topik yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Masih cikgu. Okey, sama. Cikgu, bye-bye. Yes, all the best. Baik cikgu, terima kasih. Okay, baik, terima kasih. Bye cikgu. Good Okay, good night. night, same to you. Terima kasih cikgu. Okay, baik, terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Thank you. Okay. Ivana. Ya, sama Cikgu Aisyah.